Okey, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera, selamat malam. Kita jumpa lagi sekali ini, malam ini, hari Jumaat, 9 Februari 2024. So, siang tadi kita sudah memperkatakan tentang isu apa yang dikatakan Black Friday ataupun Barakah Friday, hitam Jumaat ataupun kebaik Good Friday. Black or Good Friday. Good Friday ni hari. Okey. Kita tahu apa yang berlaku siang tadi, live kita tadi kita tengok bagaimana Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan yang sangat penting yang melibatkan petition yang dibuat oleh dua orang peguam, dua beranak ini mengenai keabsahan enakmen Jenayah Syariah Kelantan 2019. So, kita dah discuss dah pada semalam pun kita berkata, siang tadi pun kita berkatakan. Cuma malam ini saya nak lebih fokus kepada penghakiman sebenarnya yang dibuat oleh 9 orang hakim. Apa yang diperkatakan, apa yang dilepaskan, apa yang diterima dan apa yang ditolak daripada sebenarnya 20 petition. So, okey lah. Apapun ya. Tak maaf tadi ada masalah internet sikit lah. So, terima kasih semua hampa yang datang seperti biasa malam ni ya. Assalamualaikum. Ikin, ya. Salam lawan tak lawan. Rose Bukit, Phantom Ice. Jamaluddin, ya. Jamaluddin calon tuan beritahu macam mana jadi ahli. Saya minat sangat jadi ahli. Okey, Jamaluddin. Senang je. Ada tekan butang yang kat bawah tu link ataupun kat page dia tu okey. Ramesh, Arise. Okey, apapun happy Chinese New Year ini hari ya. So esok ke? Saya pun confused juga. Apapun selamat tahun baru Cina kepada yang sambut okey dah semua dah okey. Okey lah, Ghost Protocol, how are you brother? Kawan kita daripada Jerman ni. Blackout ya. Okey lah. Ramai sama Razali ya. Okey siang tadi panas betul Panas. Norhana dengan segala macam pandangan dia yang agak kritikal. Saya balas juga. Malam ni kita tengok okey dia ada tak ada Ya, Ramesh aku tadi mai Bang Ali tempat saya tiba Norhana seorang. Ya, siapa yang ada petang ni hebat Ikin tak ada. Dia pandangan dia betul lah. Memang tak apa bagi saya okey. Saya happy kalau dia ada. Okey. Pandangan dia walaupun kita tak apa nak tuju agak kritikal tapi alright, no problem. Bagi saya tak boleh terima. Ya untuk raya Islam tapi Black Friday untuk PAS. Ya. Itu barakah. Barakah Jumaat, barakah ni maksudnya kebaikan. Itu cakap soalannya black or hitam ataupun barakah. Barakah Buat sebuah pemotong kenapa 16 tahun itu dibatalkan. Okey, ya selamat tahun baru Cina kepada semua yang menyambut. Okey. Kita tahu siang tadi juga Anwar Ibrahim sudah pun membuat penjelasan mengenai isu ini. Okey, secara ringkas lah sebelum kita nak pergi. Saya ada beberapa video saya nak kongsikan. Kita refresh balik. Dua orang lawyer ni Elin dan Abdul Rashid dan anaknya Tengku Natasha, dua orang peguam sudah. Ini kisah dia berlaku pada zaman 2021. Membuat satu petition di Mahkamah Persekutuan mengenai keabsahan 20 orang undang-undang jenayah syariah yang diluluskan oleh DUN, Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 2009. So, bila ada satu kes berlaku Iki Putra tu. Iki Putra yang mana dia dituduh satu pesta main belakang di negeri Selangor bersama saya 6 orang lagi 2020. So dia dituduh mengikut itulah liwat dalam Mahkamah Akta Jenayah Syariah Negeri Selangor dan beliau mencabar kes itu di Mahkamah Persekutuan. Maksud dia beliau tidak layak dibicarakan di Mahkamah Syariah. Dan Mahkamah Persekutuan sepatutnya membicarakan kes liwat beliau. Dan beliau menang. So,
So, itu bermulanya cerita, walaupun benar yang Kelantan ni 2019, tapi bila berlaku kes Ikin Putra ni, ni Ilin dan anaknya mengambil langkah mencabar isu yang hampir sama, isu liwat ni, di Mahkamah Persekutuan, bahawa apa yang diwartakan yang dalam DUN di Kelantan itu bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Kita tahu dalam Malaysia ni ada 2 set undang-undang, set undang-undang kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Set tempat baru. So, dua-dua ini kita tahu mempunyai kadang-kadang peranan yang berbeza. Kalau kita tengok dalam undang negeri ni, syariah, bukan syariah, undang-undang dalam negeri ni, dia melibatkan hukum, nikah kahwin, cerai, harta pusaka, penjagaan anak, murtad, puasa, pahala, siapa yang buat dosa, apa yang boleh dihukum, nak apa semua. Tapi tidak melibatkan jenayah-jenayah yang agak besar. Seperti walaupun dia bersama tentang hukum, liwat lah, main dengan, adalah 20 akta tu, riba lah, main dengan binatang, main dengan mayat, apalagi berpakaian perempuan. So, ada benda yang di-cover oleh Mahkamah Syariah. Ada undang-undang yang terpaksa dibawa ke peringkat persekutuan. So, dan jenayah, dia syariah jenayah. Ini bukan undang-undang biasa-biasa ni. So, itulah permulaannya, yang mana semua itu berlaku zaman 33 bulan PN memerintah. Okey. Zaman 30 bulan PN memerintah. Dan petition, kita dah baca timeline dari apa semua. So, bila benda ini dibuat keputusan November tahun lalu, dia seolah-olah satu perkara baru. Satu perkara baru. Mungkin saya nak kongsikan. Ada saya buat slide tadi ya. Sekejap. Okey, kan. Tapi itulah alamat. Saya ingat kita dah discuss detail. Saya ingat saya nak terus pergi kepada video-video ni lah. Okey, Anwar Ibrahim telah memberi. Kita dengar lah mengenai isu ni Elin tadi. Video dia agak viral juga tadi. Tengah hari tadi selepas saja keputusan dikeluarkan. Oleh pembangkang apa dia? Kita menentang syariah. Hari ini umpamanya di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan terpaksa memberi keputusan tentang rayuan oleh seorang dari Kelantan untuk minta Mahkamah Persekutuan melihat pindaan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan tentang peningkatan hukum syariah. Apa yang berlaku di luar mahkamah ialah kempen mengatakan keputusan ini menentang syariah. Padahal saya dah terangkan di parlimen dan dalam kenyataan Ketua Hakim Negara hari ini dalam keputusan cukup jelas. Dia tak ada kena-mengena dengan syariah. Dia tentang kuasa negeri. Katalah Dewan Undangan Negeri bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baru yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan persekutuan. Maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan. Dia tak kira tajuk apa. Tajuk apa pun. Ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri. Persekutuan memang kuasanya banyak, tetapi kalau nak masalah tanah tak boleh, ini kuasa negeri. Masalah agama negeri, masalah negeri. Jadi ada bidang kuasa masing-masing. Apakah tidak diketahui oleh pemimpin-pemimpin parti pembangkang? Dia tahu. Tapi nak gunakan sentimen supaya orang Islam merasakan kerajaan pimpinan Anwar ini memang menentang syariah. Padahal tidak kena mengena dengan kita. Undang-undang Negeri Kelantan yang cabar orang Kelantan. Kebetulan ahli muafakat nasional. Ya, ni Elin lah hari berkata. Okey, kita nak refresh balik video Hadi Awang ini, bagaimana beliau mengambil kesempatan ini untuk nak menyalahkan kerajaan Madani, kerajaan perpaduan ini. Ini
kita refresh balik. Ini apa yang dibahaskan oleh Presiden PAS Ahli Parlimen Marang di Dewan Rakyat di Parlimen bulan Jun tak salah. Jun Berlaku satu kemungkaran yang sangat hebat. Yang sangat dahsyat. Arwah kata. Bukan hebat, dahsyat. Mencabar undang-undang syariat. Mencabar hukum Islam. Kepada kita, hukum Islam syariat adalah immunity, kekebalan. Tak boleh dicabar. Macam raja tak boleh dicabar. Apalagi disebut dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Islam di bawah tuanku raja-raja. Islam kepunyaan rakyat, majoriti rakyat ini. Ini bermakna mencabar. Bila dicabar undang-undang syariat ini, mereka ambil kes ini, mereka tolak. Ini kuasa mahat, kuasa negeri. Mereka tolak. Ini kuasa negeri. Sekarang ni pandai-pandai. Mereka cabar Islam. Cabar mahkamah syariat. Okey, benar ni berlaku 2021. Zaman dia menjadi Duta Bertaraf Menteri. Tak ada bising pun. File dia pun September 2022. Sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. File dia diterima oleh Mahkamah Persekutuan. PAS tak ada kaca. Tapi bila dah jadi, dah tak jadi kerajaan, mereka menyalahkan PMX. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali. Dengan sebab itu, saya memberi amaran Marah tu. kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam. Menyentuh Allah Ta'ala. Menyentuh raja-raja. Menyentuh umat Islam. Kalau PS tak mahu bertindak, kami akan bertindak. Bagaimana kami bertindak? Tunggu dan lihat. So far, siang tadi ada perhimpunan, paling sikit lah, tak banyak lah. Nampak slow, katakan nak menggerakkan segala macam daripada seluruh Malaysia, ahli-ahli PAS. Nampak tak sampai 1,000 pun di dataran kehakiman depan Mahkamah Persekutuan Putrajaya tadi. Tapi doa dia pun tak macam dulu. Zulkifli tu, MYB Zulkifli tak macam dulu. Relax ni, tak hantam macam tu. Keadaan yang munasabah. Kalau nak bawa ke mahkamah, kita beri ke mahkamah. Nak bawa ke mana, kita beri ke mana. InsyaAllah. Sehingga kita berjaya mempertahankan kedaulatan syariat ini. Bukan makna kita menafikan hak orang bukan Islam. Taklah, Haji. Cakap senang, tapi bila hakikatnya, bila hampa berada dalam kerajaan, hampa lupa semua tu, pandai menyalahkan orang, cuma nak mencari laba politik, modal politik. Kita tonton lagi bahagian part kedua ni, Anwar Ibrahim tadi. Bagaimana isu-isu ini, memang kita tahu kerajaan sekarang Dia cabar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan, bukan kabinet, bukan Perdana Menteri. Dan nak tanya sama ada undang-undang itu ikut sah dari segi proses atau tidak. Dan mahkamah memutuskan dari segi bidang kuasa dan proses tidak betul. Apa yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, Perikatan Nasional, dia tak bantah. Ini berlaku semasa mereka. Ini berlaku tahun 2020 dan 2021. Tidak dibantah, sekarang dibantah, dijadikan bahan politik. Dulu tidak ada tindakan di peringkat jawatankuasa kebangsaan untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah dan kuasa tentang hukum syariah. Sekarang sudah ada. Kita rujuk kepada kabinet putuskan, setuju, rujuk kepada Majlis Kemajuan Islam yang kepada untuk pertimbangan Majlis Raja-Raja Melayu, dan sekarang dipengusikan oleh Sultan Selangor, pengusi MKI, dan saya sebagai timbalan pengusi di situ. Apa peranan dia? Untuk memutuskan peranan dan meningkatkan peranan mahkamah syariah dalam negara kita. Tengok itu apa yang Anwar Ibrahim buat bersama kerajaan perpaduan. Mungkin tak ramai yang sedar, langkah-langkah penubuhan jawatan kuasa,
untuk nak bincang, bermesyuarat, nak meningkatkan, memperkasakan mahkamah syariah. Mereka buat bersama dengan Sultan. Tapi, dan dikatakan juga yang RU 355 itu sebahagian daripadanya yang dulu PAS gagal nak dibentang, dibahaskan untuk diluluskan di Parlimen. Kini sudah berada dalam tangan kerajaan Madani Perpaduan sekarang. Asas itu tapi dibawa untuk nak memperkasarkan itulah sistem dan mahkamah syariah di seluruh negara. PMX juga buat. Zaman mereka 33 bulan tidak. Cakap banyak bila hakikatnya, bila ada peluang, bila ada diberi tanggungjawab untuk memerintah menjadi menteri, mereka tidak. Ada banyak kerengah duk kacau mereka. Kerengah. Satu lagi. Okey. Siang tadi juga, okey, saya nak kongsikan Amesh. Respon daripada saya nak kongsikan ini apa yang butiran detail ni sebenarnya malam ni. Butiran detail mengenai kes ini, okey. Okey, tak apalah kita baca ni kejap Okey, ini respon. Lagi saya nak ada satu video respon Taqiyuddin Hasan. Okey, Setiausaha Agong PAS, Ahli Parlimen Kota Baru. Tak apalah kita okey, kita tengok apa ketua pembangkang mereka. Okey, ini ni kes ini ilinnya Hamzah mahu menghadap Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor. Okey. So ini adalah respon awal oleh ketua pembangkang Hamzah Nordin, yang mana beliau berkata beliau akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor susulan keputusan mahkamah membatalkan 16 peraturan jenayah syariah Kelantan ni. Okey, dia kami menyeru kepada semua pihak berkepentingan untuk duduk semeja tanpa dibatasi sempadan politik bagi menjayakan hasrat ini. Okey, saya selaku ketua pembangkang akan memohon menghadap untuk menyerahkan memorandum khas kepada Kebawah Duli, Yang di-Pertuan Agong dan Sultan Selangor selaku pengurusi MKI yang Nur Ibrahim cakap itu dalam masa terdekat bagi menyembah maklum suara hati rakyat serta langkah-langkah penyesuaian dengan pemerkasaan yang perlu dilunaskan. Hebat ayat kau Hamzah berkata keputusan petition ni Alina yang tidak berpihak kepada Badan Perundangan Islam menyentuh perasaan seluruh umat. Kita kena faham, okey. Perkara 3, perlembagaan persekutuan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Tapi ada juga kes-kes yang terutamanya melibatkan undang-undang jenayah syariah terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Okey. Perkembangan ini memperlihatkan adanya kelompangan serius dan kuasa dalam bidang berkaitan hak menganut. Ini bukan cerita hak menganut. Ini cerita nak melaksanakan undang-undang. Okey, kadang-kadang mereka ni melalut jauh sangat. Pergi sampai ini mencabar Islam, mencabar syariah lah, mencabar mahkamah syariah. Hakikatnya, apa yang ni Elin buat itu hanyalah untuk nak memastikan enakmen jenayah syariah itu diterima dan tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Itu saja. Tapi tengoklah kesan daripada keputusan ini yang akan menggugat enakmen jenayah syariah seluruh negeri dalam negara yang tercinta ini. Betul ke kamu kisah sangat? Keputusan ini mendatang impak besar dan menghakis kuasa. Come on lah, janganlah. Okey. Keputusan ini boleh mendatang impak besar dalam menghakis kuasa serta bidang kuasa raja-raja. Raja-raja persekutuan lagi besar, agung. Okey. Ini kuasa agung yang meluluskan perlembagaan persekutuan. Come on. Jangan cuba heretkan istana dalam kes ini, okey? Ya, betul Raja Melayu bersama Agong mengangkat bersumpah untuk melihara agama Islam. Betul. Katanya berkaitan keabsahan peruntukan yang menjenayah syariah Kelantan ini di sisi pelanggan kerana melanggar hak kuasa negeri. Ya, betul. Okey, kita bacakan
Saya nak kongsikan ini. Sebenarnya malam ni saya nak kongsikan penghakiman, ringkasan penghakiman untuk kita faham. Dia quite technical juga. Apa yang ditulis, apa yang dibaca, apa yang diputuskan oleh 9 orang hakim siang tadi. Okey. Okey, apapun, terima kasih semua yang datang ni. Seperti biasa, Julita, Rajali, apa semua. Mak datang. Tadi kita mula agak lewat sikit Ikan. Tak silap berapa bulan dulu. Tak silap Tuan Ibrahim ke... Ya, 3 bulan 4 jari start. Itulah. So, Ismail Hussein, Mak Razali. Apa lagi? Kalau Tauki Udin balik. Tauki memang pandai cakap, dia lawyer. Tapi dalam banyak kali keadaan, dia fumble. Cakap senang. Dalam kerajaan tengok apa yang dia buat. Dulu bertekak dengan pasal apa, Sosma lah. Mereka dalam kerajaan tak buat apa. Tapi bila luar kerajaan mereka pompang sakan. Macam mana nak jadi ahli IC sekejap Okey tak apa ni sekejap dulu you pergi page tu, ada tekan membership tu, page Halil Romli channel tu. Okey tak apa. Saya ambil kita ni. Okey, saya nak kongsikan ini. Ini amat penting. Okey, mungkin tuan-tuan tak baca. Sekejap alamak, mana dia? Aduh. Okey. Alright. Sharing. Ya. Ini penting. Ini yang sebenarnya malam ni saya nak kongsikan. Saya dah baca tadi. Sangat penting untuk kita faham apa benar, apa isu, apa jenayah dan apa kes-kes yang okey alright. Thank you dia pun baca. Okey, sahabat kan. Ya, terima kasih Aikin Teruskan apa jadi RM10 sebulan okey. Ini cerita dia Alright, ringkasan penghakiman ni Ikin. Dengar, ini banyak saya minat tadi saya baca. Okey. Dalam Mahkamah Persekutuan Malaysia, bidang kuasa asal petisyen ni namalah 2022. So, September, Oktober, November berakhir jadi antara ni Ilin Zurina binti Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha. Inilah petition dan Kerajaan Negeri Kelantan. Mereka mencabar Kerajaan Negeri Kelantan So, korum dia, kita ada 9 orang hakim. Semua hebat-hebat lah. Tengku Maimun, Tuan Mat ni, Ketua Hakim yang lain-lain. Semua hakim-hakim Melaya lah, hakim Mahkamah Persekutuan lah, semacam Okey. Ini ringkasan penghakiman. Kita kongsi Sangat-sangat penting je Saya nak cuba. Mana yang senang lagi Okey Okey. Ini adalah keputusan majoriti 8-1 untuk maksud keputusan pada hari ini. Saya lah, Tuan Maimun, Tengku Maimun akan membaca ringkasan bagi penghakiman yang dipersetujui oleh ahli panel. 8 orang kecuali yang inilah HABBS ni merujuk kepada Ahmad Rahman bin Sebli, Hakim Mahkamah Melaya apa tadi saya nak Okey. Pendahuluan. Kes petisyen di hadapan kami yang difailkan oleh Ni Ezrin terhadap Kerajaan Negeri Kelantan adalah berkaitan dengan kuasa perundangan Negeri Kelantan untuk menggubal atau membuat beberapa bentukan dalam enakmen Kanun Syariah Jenayah. Okey, 2019. Enakmen 2019 mengandungi 68 seksyen dan petition mencabar. Dia ada banyak jenayah. Kelantan saja ada 68 seksyen. Banyaklah kes-kes. Tak puasa lah, tak semayang lah, apa semua. Dan inilah Ni Ilin mencabar 20 seksyen itu saja. Okey. Iaitu seksyen 5, okey, membuat dakwaan palsu. Seksyen 11, memusnahkan atau mencemar tempat ibadat. Ini dalam seksyen apa? Jenayah Kelantan. Seksyen 13, menjual atau memberi anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlak. Seksyen 14, meliwat. Seksyen 16, persetubuhan dengan mayat.
Seksyen 17, pertubuhan dengan bukan manusia, binatang apa semua. Seksyen 30, kata-kata yang boleh memecahkan keamanan. Ini 20 seksyen yang kita dengar. Seksyen 31, gangguan seksual. Seksyen 34, memiliki dokumen palsu, memberi keterangan, maklumat atau pernyataan palsu. Semua ni sebenarnya ada dalam mahkamah persekutuan ni civil tak apalah. Dan seksyen 36, apa-apa yang mengkhayalkan. Apa-apa yang mengkhayalkan ni dahlah agak lah apa. Seksyen 37, berjudi. Dan seksyen 39, mengurangkan sukatan dan timbangan. Dan seksyen 40, ni banyak melakukan transaksi muamalat bank yang berlawanan dengan hukum syarak. Seksyen 41, melakukan transaksi muamalat secara riba. Seksyen 42, dia seksyen terpilih, bukan semua seksyen. Menyalahgunakan tanda halal. Dan seksyen 43, menawar dan memberi perkhidmatan maksiat. Dan last sekali, seksyen 44, perbuatan sebagai persediaan untuk menawar atau memberi perkhidmatan maksiat. Okey, ni samalah Pak Ayam, Ibu Ayam apa semualah. Oh, ada lagi. Seksyen 45, perbuatan persediaan untuk melakukan maksiat. Banyak detail. Dan seksyen 47, sumbang mahram. Seksyen 48, muncikari. Muncikari ni adalah orang yang berpakaian perempuan. Macam pondan lah apa semua. Okey Okey. So, malam ni saya baca semua detail. Sebab apa? Malam ni kita nak faham betul isu-isu mengenai petition akta ni, kanun-kanun, seksyen-seksyen ni. Sebelum ni kita baca secara ringkas. Malam ni itu 20 seksyen yang difailkan untuk dibatalkan oleh mahkamah. Okey, itu 20. Kita tengok apa keseluruhannya. Berapa yang tinggal. Yang kita tahu 16 saja yang dibatalkan, maksudnya petition yang diterima oleh mahkamah persekutuan siang tadi. Okey. Okey. Ini petition mengatakan peruntukan tersebut adalah tidak sah. Alasannya adalah kerana Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peruntukan tersebut yang merupakan hal di bawah kuasa parlimen untuk membuatnya. Undang-undang yang inilah, yang 20 ni kononnya sudah ada dalam kanun kesedaran jenayah, dalam perlembagaan, dalam undang-undang sivil persekutuan. So, dia bertentangan dengan apa yang cuba nak dibuat. Seolah ada dua set perundangan, melibatkan kes yang sama, melibatkan jenayah yang sama. Satu yang cuba nak dibuatkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, yang satu lagi yang sudah sedia ada dalam perlembagaan. Okey, itu faham maksudnya? Okey. Isu yang kami putuskan adalah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan ni membuat peraturan tersebut mengikut batasan yang ditentukan oleh perlembagaan persekutuan atau sebaliknya. Dengan kata lainnya, isu di hadapan kami tidak kena mengena dengan kedudukan Islam dan mahkamah syariah di negara ini. Dia tak itu. Dia hanya fokus mengenai 20 seksyen dalam enactment kanun jenayah itu. Dia tak cerita pasal apa seksyen-seksyen melibatkan kahwin atau pusaka lah, penjagaan anak, mutak lah, apa benda tak semayang, tak puasa apa. Okey. Ini hanya 20 daripada 68 seksyen yang ada dalam kanun jenayah Kelantan. So, sama ada Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya, bukan persoalan dalam kes petition ini. Ingat, kenyataan padu dalam penghakiman oleh 9 orang hakim tu. Jangan musyikari pada tak salah kata. Dia musyikari ni berpakaian perempuan. Itulah kita ada salah mana boleh dihukum. So apa pun okey, terima kasih semua sekali lagi. Penat minum panjang lagi. Malam ni kita akademik sikit. Okey, Nuana boleh tambah PMX, Kerajaan Perpaduan Terbaik. Okey.
Sekejap kita relax. Panjang ni kita. Okey, siapa yang ada ahli? Saya ada prepare sebenarnya. Saya ada prepare apa tu panggil apa? Oh tak ada. Ni yang panggil apa? Emoji khas untuk ahli je Tadi saya dah buat. Okey ni tengok jadi tadi. Apapun apa kata kita relax sekejap kita bagi ruang untuk iklan sekejap, okey. Alright. So tolong bantu HRC you know, ada 1-2 iklan tadi saya masuk iklan So support HRC sikit banyak. You know, kita tahu banyak cara dia macam selalu cakap. Kita relax. Panjang lagi dan saya nak baca mengenai apa-apa hakiman. Kita relax sekejap. So banyak cara seperti pembelian super chat, super sticker, super apa panggil apa? Super tank apa semua. Dan juga jadi ahli HRC Jangan Jamaluddin lagi So tuan-tuan pun seperti tuan-tuan baca yang tu banner tengah bergerak kalau biru tu ada butiran untuk tuan-tuan bantu channel iklan. Bantu channel HRC. Ada iklan 191 itulah Ikin So malam ni Ikin akan menjadi moderator channel saya, live saya kali ini. Seperti biasa Ikin akan melihat, memperhati siapa-siapa ada spam ke. So Ikin ada kuasa untuk nak tidur ke ataupun nak keluarkan siapa-siapa yang tak berkenaan. Okay. So okay Ikin habis tak layan sampai setongkol jali buang apa ada juga. Oshin ada Okay, Oshin Cat. Tak ada semangat lah. Itulah Julita macam mana. Apa bila dia ada, apa hantam dia teruk-teruk. Dah jadi nak. Okey, sejak saya nak jadi ahli je Okey. Kita pergi terus kita tengok Nombor 6. Okey, saya nak proceed Namun kami ingin menjelaskan bahawa 3 jenis hukuman. Ni faham. Ingat, ini saya pun dapat baru Ada 3 jenis hukuman di bawah undang-undang Islam. Okey, 1 hudud. Yang kedua kisas, yang ketiga takzir. Ini kita faham. Ini sangat-sangat saya baru faham dia. Hukum hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman kisas adalah hukuman yang dikenakan hukuman balas seperti nyawa dibalas dengan nyawa dan melukakan dibalaskan dengan melukakan. Seperti hudud, kisas juga ditentukan oleh Allah. Okey, perbezaan antara hudud dan kisas adalah hukum kisas ini hendaklah dituntut oleh mangsa ataupun keluarga mangsa. So, diat yang bermaksud pampasan atau ganti rugi adalah merupakan sebahagian daripada denda pampasan adalah sebahagian daripada hukuman kisas. Takzir, ini yang penting. Takzir pula adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah. Tapi kadar dan bentuk hukumannya ditentukan oleh kerajaan ataupun pemerintah dan akan dijatuhkan kepada penjenayah mengikut budi bicara hakim. So, ini beza dia. Ini yang kita cerita ni, takzir ni So, Mahkamah Syariah di Malaysia setakat hari ini tidak melaksanakan hukuman hudud ataupun kisah. Hanya takzir. Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukum takzir. Sebegitunya ada bezanya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil kerana kedua-dua sistem syariah dan sivil melaksanakan hukum takzir. Perbezaannya cuma hukuman takzir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah adalah bersumberkan atau mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri-negeri dan diluluskan oleh Pembandanan Badan Perundangan Negeri, manakala hukuman takzir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di peringkat persekutuan yang diluluskan oleh Parlimen. So, ingin juga dinyatakan bahawa hukuman takzir Mahkamah Syariah adalah tertakluk kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965 yang setakat ini menghadkan hukuman penjara kepada tempoh tidak melebihi 3 tahun.
Denda tidak melebihi 5,000 dan sebat tidak melebihi 6 kali. Berbeza dengan hukum takzir sivil persekutuan, ada kes sampai 20 tahun, sebat 20 kali. Ada cerita pasal liwat lah apa semua. Melebihi. So maksud dia hukuman dalam mahkamah syariah ni lebih rendah berbanding dengan hukuman yang ada dalam mahkamah sivil persekutuan. So sedemikian jika ada pihak yang mencabar undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah atas alasan Badan Perundangan Negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tertentu, jadi maka mahkamah sivil membenarkan cabaran tersebut. Kalau tak ada dalam mahkamah sivil, mahkamah syariah boleh buat. Ada banyak kes-kes kononnya seorang duduk dalam kedai judi, toto lah. Dia boleh ditangkap. Dalam mahkamah persekutuan tak boleh. Okey, macam kita nak pergi duduk, dijumpa tengah duduk dalam kedai toto ke, beli ke. Dalam mahkamah persekutuan, beli judi tak salah. Betul tak salah ke? Okey lah. Tapi dalam mahkamah syariah, kita duduk dalam kedai judi pun boleh disamat. Okey. Sama juga macam orang cakap, saya pernah dengar minum bir. Okey. Dalam mahkamah persekutuan, siapa-siapa orang Islam boleh minum bir. Okey, dia tak salah. Tapi kalau mendatang mudarat ke, mandu ke, violent ke, boleh salah. Ya, minum bir tak salah dalam perundangan. Tapi dalam Islam, undang syariah, siapa orang Islam minum bir, dia dipati salah, boleh dihukum. So, okey, itu beza dia. So, itulah. Jadi, mahkamah sivil membenarkan cabaran tersebut yang mencabar, atau mahkamah sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah. Ada undang-undang yang, ada undang-undang yang diambil alih oleh mahkamah syariah. Macam itu, kes minum arak tu. Okey. Pihak yang mencabar dalam mahkamah sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah. Kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh, tapi oleh Badan Perundangan Negeri. Sebab itu undang-undang yang perkara nak buat segala macam hukuman, dia bukan tentang Allah. Dia adalah satu tanggungjawab satu negara untuk nak memastikan keadilan siapa-siapa kepada penjenayah. Okey, kadang-kadang kita ni bukanlah pakar, tapi pembacaan saya tu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ya, Nuhana. Nuhana dah muncul. So, panas sikit lah malam ni. Nuhana begitu Islam apa mengapa terima ampau. So, siapa nak bagi ampau kepada Aisyasi, okey dipersilakan. No problem. Ismail Hussein, Waalaikumsalam. Apa dah kenal bagus lah. So, saya suka bila ada interaction antara orang-orang dalam chatting room dia. Dia menjadi satu tempat untuk kita, memberi pandangan, berkongsi kemarahan, untuk kenal mengenali, walaupun tak ada kenal rupa, tapi sekurang-kurangnya inilah tempat untuk hampa, nak bertukar pandangan, tukar fikiran, nak bantai-membantai. Okey. Bagus tu Ana. Terima kasih. So, jangan lebih-lebih, jangan makin amun relax. Jadilah orang yang bijak macam saya pesan, orang yang ada taraf, bukan taraf walaun. So, maksudnya siapa yang muncul ke sini, kalau nak komenlah dengan menggunakan akal yang waras. Siapa yang tak waras, kita tendang dia keluar. Okey. Okey. Ini maka melihat cabaran ini, kadang-kadang saya nak baca semua pun panjang sangat, tak stop pun tak boleh kan. Maka melihat kepada cabaran ini, Mahkamah Syariah atau undang-undang Islam di Malaysia tidak akan pada bila masa berkubuh dan diletakkan batu nisan seperti yang didakwa oleh Peguam Yusfa Rizal Yusof. Okay, dia tak akan hilang. Dia masih lagi undang-undang syariah ni berada di tempat kedudukan yang sangat baik. Tak akan diketepikan, diturun apa semua. Tapi itulah matlamat mereka, kegagalan mereka untuk pertahankan ni dan penerimaan
petition yang dibuat oleh mahkamah itu, bila dia diharung, diulas balik, dijadikan modal politik, ini masalah negara kita. Okey. Itulah macam contoh Yusuf Farizal ni. Habislah undang-undang syariah ni berkubuh. Dan kan ini baru melibatkan 20. Belum ada 68. Ada kes yang lain ni segala macam section. So janganlah cuba nak main politik yang berlebih-lebihan ni. Ingatlah, ini komen daripada Ketua Hakim. Ini seperti mana Peguam Yusuf Farizal, Pengadilan Persekutuan telah menjamin kuasa perundangan kepada semua kerajaan negeri untuk mengubah undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Okey, ditegaskan sekali lagi bahawa apa yang dicabar dalam petisi ini bukanlah kedudukan undang-undang syariah di Malaysia. Dia tak cabar. Okey. Dakwaan yang petisi adalah khusus terhadap tindakan Badan Perundangan Negeri Kelantan mengikut hujahan telah melampaui kuasa berkenaan. Jenis-jenis kesalahan yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri dalam ruang lingkup yang ditetapkan oleh Perlembagaan Keputusan. Ini menarik dah. Keputusan kami. Kami mulakan dengan memetik, okey tak payahlah. Mengikut jadual, melalui jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan perkara-perkara yang berparlimen boleh membuat undang-undang dan perkara yang Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang. Ada dua, siapa yang boleh buat undang? Dengan kata lain, kuasa perundangan persekutuan dan negeri telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan di dalam senarai persekutuan dan senarai negeri. Dan Parlimen mahupun Badan Perundangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang melangkaui senarai masing-masing. So, ada hak antara Badan Perundangan Negeri dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey. So di awal perbicaraan, okey, ini menarik Di awal perbicaraan pempetition menarik balik cabaran terhadap Seksyen 5 dan Seksyen 7. Tu jadi 18. Asalnya 20 Seksyen 5 memperuntukkan, ingat bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang mengisytiharkan diri atau mana-mana rasul, nabi, imam atau keramat. Ini boleh ambil siapa itu Salim Iskandar yang kata Tun M tu wali Allah. Ini contoh dia lah. Peruntukan bahawa adalah menjadi satu kesalahan yang mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya ataupun orang yang mengisytiharkan orang lain. Jadi lain pula. Ini mengatakan aku wali lah, aku keramat atau mana-mana orang lain sebagai rasul. Okeylah. Atau nabi, imam mahdi atau keramat, atau menyatakan mendakwa bahawa dia mana-mana lain mengetahui peristiwa di luar pemahaman pengetahuan manusia. Ini orang yang inilah tarikat yang ayah pin apa semua. Ini nak kawal orang-orang ayah pin ni ada. So ini diterima. Maksudnya ini antara enactment section yang dibawa keluar daripada 20 tinggal 18. Ini salah satu dia. Seksyen 37.1 pula. Ini tadi ini pula memputukkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di tempat judi, sama ada dia melakukan jenayah atau tidak. Ini yang kenyataan ni. Sama ada orang tengah duduk nak minum kopi dalam kedai judi, tak boleh. Salah. Walaupun dia tak beli judi. Benda ni dikeluarkan. Maksudnya jenayah ini ni Elin tarik keluar. So itulah yang tinggal 18. Okey. Berhubung peruntukan lain yang dicabar ada 18 lagi. Prinsip undang-undang adalah mantap bahawa menentukan sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Badan Perundangan Negeri adalah sah, termasuk dalam batasan kuasa perundangan. So okey Ini agak teknikal sikit, tapi banyak benda saya minat tadi petang ni sebab itulah malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Please guys, politika cita not dating love chat. Aduh, siapa nak main love ni Yao Chu kan di UK serangkan pada UK sekarang 3 chat lagi di channel nasi. Terima kasih tak tidur ke saya. Jaga Chow terima kasih 3 pagi di UK Mana holiday kat Chong So
Enjoy your holiday, Happy New Year. Chinese New Year, insyaAllah, Stop harassing people lah. Itulah, janganlah harass people, tak boleh lah. Okay. So, kita jangan love siapa, hidup main love chat apa je semua. Jangan lah. Ini politik punya tempat ni. Channel politik, bukan channel hot daddy apa semua. Itulah, okay. Ya, Ulu Kelang. Ya, betul, Ulu Kelang 3M. Terbaik Encik Ali mencairkan kepada orang kerajaan negeri PAS kerana jayah paling banyak dalam media. Dan macam mana kita tahu kat Kelantan pun, saya tak cuba tak nak cerita pasal siapa yang banyak undang Kelantan. Negeri lain pun banyak juga segala macam. Undang-undang macam-macam lah, undang sosial ni, dadah lah, moral lah, anak haruan makan anak lah, banyak. Cuma kalau kita nak pergi spesifik kepada negeri-negeri, saya rasa tak adil lah. Kadang-kadang banyak selalu diperkatakan lebih kepada tuduhan dakwaan politik. So, kita cuba tak nak masukkan abang tu. Okey. Ni beza dalam bahasan kuasa undang-undang masing-masing. Okey, ujian yang terpakai adalah pitch and substance peruntukan tersebut. Jika dari segi intipatinya peruntukan yang dibuat oleh Badan Perundangan adalah perkara termasuk dalam perundangan, maka Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu. Ini beza nak buat undang-undang negeri ni, undang-undang persekutuan. Maka Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Sila lihat ni kes dia. Ujiannya bukanlah dengan membandingkan peruntukan yang dicabar tersebut dengan peruntukan sedia ada dalam undang-undang persekutuan untuk menentukan sama ada terdapat ciri-ciri perbezaan pada kedua-duanya. Ini cerita dia. Lihat kes Iki Putra Mubarak dengan Kerajaan Negeri Selangor 2021. Okey. Ini penting. Meneliti pihak-pihak yang menggunakan pakai prinsip intipati. Kami 9 orang hakim memutuskan bahawa Seksyen 13 dan Seksyen 30 adalah sah kerana ia berkenaan dengan perkara yang Badan Perundangan Negeri responden mempunyai kuasa untuk membuatnya. So, Seksyen 13 dan 30, okey, kita terima. Okey, petition itu ditolak lah maksudnya. Manakala seksyen-seksyen lain yang dicabar adalah tidak sah kerana intipati peruntukan tersebut adalah berkenaan perkara di bawah senarai persekutuan yang mana hanya Parlimen mempunyai kuasa untuk membuatnya. Okey, ini Seksyen 13 dan 30. Apa Seksyen 13? Intipati Seksyen 13 adalah berkenaan dengan penjagaan untuk mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang mengadut agama Islam yang termasuk di bawah senarai negeri dan juga berkaitan dengan perkara 14.4 berkenaan penjagaan dan mengawal pengembangan doktrin. Doktrin ni bahaya ni. Kawarij lah apa, adakah termasuk dalam bab tu? Entahlah. Pelbagai persekutuan menyatakan bahawa negeri-negeri boleh membuat undang-undang bagi tujuan mengawal, menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang mengadut agama Islam. Ini doktrin-doktrin ya. Demikian juga intipati Seksyen 30. Ini Seksyen 13. Untuk mengawal, menyekat pengembangan doktrin kepercayaan agama di kalangan orang yang mengadut agama Islam, bukannya untuk semata-mata memecahkan keamanan. Itu ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Maksud dia Seksyen 30 ini boleh dilaksanakan dalam seksyen yang dibuat oleh di Kelantan tu. Maksud dia ditolak. So tinggallah 16. Okey. Justru kami membenarkan permohonan petition untuk satu deklarasi Seksyen 11, 14 semua ni lah. 16 ni adalah batal dan tidak sah atas alasan Badan Perundangan Negeri Kelantan ataupun responden membuat undang-undang berkenaan hal perkara yang tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya. So, selaras dengan Seksyen 18 Akta Mahkamah, kami tidak membuat sebarang perintah tentang kos. 9 Februari, Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan Malaysia. Okey, faham? Panjang juga, agak teknikal juga. Tapi saya minat. So, itu cerita dia mengenai keputusan penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan siang tadi. Okey
Apa ni dok bercerita apa bergaduh dengan Ali? Apa relax aku nampak pun tak dapat nak fokus ya. Itulah apa pun tak habis PhD crap Apa pun terima kasih semua tuan-tuan. Okey, saya nak kongsikan satu lagi ya. Apa komen Teo Sagong PAS mengenai penolakan penerimaan petisi ni. Besar, cantik, tapi undang-undang dibatalkan. Itu keadaan yang perlu kita faham. Jadi sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Kelantan yang ada, sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariah Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Dan saya sebagai peguam, kita tahulah bahawa bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Mana-mana orang, katakanlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke, dituduh di mahkamah syariah kesalahan liwat, dia akan bawa kes ni ke sini, beritahu di Kelantan dibatalkan, kesalahan yang sama, maka akan dibatalkan. Tak ada orang boleh dituduh di mahkamah syariah dengan kesalahan jenayah syariah ni. Saya harap rakan-rakan media faham kenapa kami begitu emosi dan serius dalam benda ni. Ini bukan benda kecil. Mempertahankan syariah bermakna mempertahankan institusi raja-raja yang menjadi ketua kepada agama Islam negeri-negeri. Jangan lupa Agong juga Agong sebagai ketua agama Islam wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Jadi ini kita mempertahankan syariah, mempertahankan institusi. Hebat bila bercakap mempertahankan, pejuanglah, defender of Islam lah apa benar. Tapi hakikatnya bila ada hampa memegang tugas, dia pernah menjadi menteri undang-undang semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan orang sebelah ni Idris Ahmad pernah menjadi Menteri Agama semasa Ismail Sabri menjadi. So, naik presiden ni, ini Teo Sagong PAS. Kadang-kadang itulah, bila isu-isu politik ini dimainkan, dijadikan isu syariah, perundangan Islam ni dipolitikkan, dimainkan, dijadikan isu untuk nak memperkata benda yang tak betul, menjadikan modal politik, laba politik, menghentam kerajaan perpaduan apa semua. Inilah yang kita rasa kita sangat kesalkan. So, okey saya nak ulang balik video yang saya kongsikan semalam mengenai apa yang diperkatakan oleh ni Eileen semasa ini video-video ni, harapan dia mengenai kes ini, okey. Okey. Malah kita kes ini masih lagi dalam perbicaraan. Jadi kita kena hormati, dan apa yang saya tidak nak adalah spekulasi daripada pihak-pihak kononnya saya akan menang seterusnya. Saya tak tahu. Okay, ini sebelumnya bulan November tahun lalu, apa yang diperkatakan oleh Eileen mengenai petition beliau. Tak ada orang boleh tahu apakah kesembilan panel hakim itu akan memberikan kesemua 18.5 section itu dikatakan unconstitutional. Jadi saya sebagai peguam, saya berhak untuk defend and protect the federal constitution. Itu saja. Tapi terima kasih kepada host Cik Afnan, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa perkara sebegini kita bincang dengan ilmiah bagus sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. So, Ili juga pada ketika itu November tahun lalu, dia mengucap terima kasih atas pandangan saya dalam satu video live yang menyentuh kes dia. Dia kata apa yang saya bercakap itu okey. So, entah yang terbaru ni sama ada dia tengok tak tengok, saya tak pastilah. Okey. Ini respon dia hari ini. Itu respon dia sebelum keputusan dibuat tahun lalu. Kita tahu November 20 sepatutnya
Mahkamah Persekutuan buat keputusan tapi ditunda kepada 9 Februari hari ini. So mahkamah dah buat keputusan menerima petition dia daripada 18 diterima 16, 2 lagi ditolak macam kita baca ni atas alasan ni. So ini apa yang diluahkan oleh Nik Eileen selepas keluar daripada mahkamah tadi. Lepas dikutuk, itulah, lepas dikutuk, dikeji, dilaknat, alhamdulillah beliau menang. Okey, saya kongsikan ini, saya bacakan sekejap. Okey. Peguam Nik Eileen Rashid meluahkan rasa syukurnya selepas berjaya membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen syariah Kelantan. Saya buat untuk semua. Dan alhamdulillah setelah dikutuk, dikeji, laknat, alhamdulillah mendapat keputusan positif. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada peguam yang mewakilinya, Badan Peguam Malaysia serta NGO Sisters in Islam. Nohana tak join kan? So wanita dari Kelantan ini bersama anaknya hari ini berjaya mendapat pembatalan itulah. Panel 9 hakim telah membuat keputusan 81 membenarkan petisi mereka. Anak beranak ni mencabar itulah 18 petisi ni. Antara peruntukan yang tidak sah adalah mengenai kesalahan musnah, mencemarkan tempat ibadat, liwat, subuhan lah. Tengku Maimun, Badan Perundangan Kelantan, kata Tengku Maimun macam kita cakap dia, Badan Perundangan Kelantan telah bertindak melebihi kuasa dengan mengubah enakmen yang bercanggah dengan jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. So itu isu dia. Okey, Tengku Maimun sekali lagi mengingatkan Nik Eileen dan Tengku Maimun bukan mencabar kedudukan Islam dan sistem kehakiman syariah. Sebaliknya hanyalah untuk memastikan keabsahan peruntukan itu di sisi perlembagaan kerana ianya melanggar had kuasa negeri berbanding dengan kuasa persekutuan. So, lindungi dan pertahanlah kedaulatan undang-undang. So, selepas cakap ni, Nik Eileen juga membawa kes ni untuk menegakkan perlembagaan persekutuan demi kebaikan Malaysia. Saya peguam sebagai peguam kami mahkamah. Saya percaya memang tugas kami sebagai pengamal undang untuk menegakkan, melindungi dan mempertahankan kedaulatan undang-undang. So, kadang-kadang kita tahu ini protes nak pertahan enakmen syariah Kelantan. Siang tadi ada semayang lah, macam doa lah, tak apalah. Cuma kali ini tak adalah kita dengar doa-doa yang musnahkan semua segala macam musuh oleh YB Zulkifli, ahli Parlimen Justice tu. Hanya doa dia okey malam ni. Semua lah bahasa Arab semua. So saya rasa lepas ini DUN akan menggubal undang-undang yang lebih. Mereka berhati-hati ketika membuat draft perundangan. Itulah pengajaran yang kita boleh kongsikan untuk mana-mana kerajaan negeri selepas ini. Untuk itulah menghormati mahkamah sivil dan juga menghormati mahkamah syariah. Mengulas berkaitan bantahan, saya balik Kelantan, saya tak ada kena kecaman pun. Semua orang menyokong saya. Selamat. Okey, kita tengok sikit video ni. Satu dua kata lah, satu dua kata. Thank you so much. DUN, the State Legislative Assembly sahaja. Jadi saya buat ni bukan untuk diri saya ya. Saya buat ni untuk semua sebenarnya. Dan alhamdulillah lah setelah dikutuk, dikeji, dilaknat semua tu, alhamdulillah. So alhamdulillah, saya bersyukur banyak-banyak. Terima kasih, especially terima kasih kepada Datuk Malik Imtiaz, Surendra Anand, Yvonne dan juga penyokong saya, Sisters in Islam, Malaysian Bar. Okey, terima kasih. Miss akan berhenti di DUN Kelantan ke lepas akan pergi ke DUN-DUN negeri lain juga untuk cabar? InsyaAllah tak ada lah kot. I mean, saya rasa selepas pada ini, DUN akan menggubal undang-undang yang lebih I think they'll be more careful in drafting the legislations. And
untuk harmonikan Mahkamah Syariah. Biar Yasmin Ya, cakap. betul. Yasmin. Yasmin. Okey. So Lepas ni. I hope that this case would then harmonize the Mahkamah Syariah with the civil courts, you know, macam. I think that's all. Okey. Alright. Terima kasih. Nanti. You mentioned that. Oh, hi. Yeah, hi. You mentioned that you've been cursed and. Oh yeah. then, Vilified, completely vilified. Tapi Miss, tujuan utama mencabar 18 enactment tu apa tujuan dia? No, saya peguam. Ya. Okay, sebagai peguam kami officers of the court. Alright, dan saya percaya bahawa memang tugas kita sebagai pengamal undang-undang untuk menegakkan no, that's not the word. Untuk protect and defend. What's protect and defend again? Mempertahankan kedaulatan undang-undang. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangat. Adakah puan rasa lepas ni ada negeri-negeri lain akan? Ya, saya rasa insya-Allah. Insya-Allah. Semua bukan saya lah. Okay. Tapi kalau menerima kecaman daripada penduduk Kelantan macam mana? Adakah puan? So, ini kita tengok tadi dekat apa jelasaran hakiman dari ayat apa semua. Tak apalah, itu hak mereka kan. Apa-apa yang berlaku siang tadi banyaklah akan menjadi pengajaran untuk ajan dalam mengubah satu itulah bagi saya satu hari yang agak penting dalam sistem kehakiman perundangan kita. Sokongannya kita mula faham. Saya sebelum ni tak apa nak kisah sangat pasal undang-undang syariah. Akhirnya kerana saya banyak involve mengulas cerita ni pun saya faham banyak dah. Okey, belajar untuk menambah ilmu mengenai sistem perundangan kehakiman apa semua. So itulah apa yang berlaku hari ini, dan entah kita tak tahu lagi penghujungnya kemudiannya sama ada melibatkan, tapi selalunya kes ini akan kalau ada negeri-negeri lain ke Kedah ke Pulau Pinang ke Perak ke, kalau mempunyai menyentuh perkara-perkara yang sama, kemungkinan kalau ada berlaku tuduhan dakwaan yang melibatkan siapa-siapa, contoh dalam kes liwat ni, so kes ini akan diulang, di-refer kembali, dirujuk kembali. So berhati-hati negeri-negeri kalau nak menuduh siapa-siapa buat liwat ke. Dan kita faham kenapa dalam kes Anwar Ibrahim kes liwat ni tak dibuat melalui inilah, even Kasaf yang dicabar oleh Anwar Ibrahim mengenai tuduhan yang dia lewat apa, tak ada siapa pun ambil peduli. Maksud dia dibiarkan berlaku terdedah, seperti mana berlaku dalam dia orang rakyat itu menjerit-jerit. Kita tahu serius tu menuduh seseorang meliwat tu, tapi kita kecewa kerana tak ada siapa pun, entah Badan Agama mana-mana ke JAKIM ke, yang mengongkai isu-isu ni, memberi nasihat, memberi penerangan apa hukum, apa tindakan yang boleh buat, sama ada dituduh, dia menuduh Anwar Ibrahim ataupun orang yang menuduh tu seperti mana Razi Jidin tu, diambil sesuatu, diperkatakan sesuatu. Itulah kita kesal benda itu dibiarkan diam saja tanpa ada apa-apa perhatian, ataupun kita tertunggu. Saya follow juga apa kesannya. Kononnya orang yang tuduh orang Kasaf ni tak layak jadi wali, saksi pada anak kahwinnya, sampai sebegitu sekali. Itulah kita kecewa juga masalah. Apapun kita tahu masalah isu pasal undang-undang syariah di negeri-negeri pun banyak kelompongan. Kita tengok isu-isu yang melibatkan isu-isu perceraian, penjagaan anak, nafkah kepada keluarga mana-mana tidak dilaksanakan sepenuhnya bagi membantu, menasihat, mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang terlibat ini. Kita tahu banyak mereka-mereka ini, minta maaf lah, orang-orang dalam jabatan agama ni, dia lebih kepada jalan mudah berpolitik. Tambah sekarang ni banyak masa dibuang di media sosial, tengok TikTok live apa semua, kita tengok.
Kalau tuan tengok orang ada yang ada masalah perceraian ni, pergi jumpa pejabat agama, tanya mereka, apa pun terperanjat nak bercerai. Okey, bercerai macam tu. Tak ada langsung nak panggilkan, nak reconcile-kan, nak nasihatkan. Sekarang ni orang dah isu-isu yang dalaman, emosional dah tak ada lagi. Dan kan kita tahu dalam Islam ni, isu-isu itu perlu ditanangani dengan cara emosi. Bukan cara undang-undang keras. Nak bercerai, bercerai. Kadang kita kesian berlaku. Kadang-kadang orang tengoklah bagi nasihat ke apa, semua tempoh apa, dah datang kali, pom, dan. Saya dengar cerita ni pada kawan-kawan saya. Belum lagi kisah-kisah yang sumbang mahram lah. Banyak berlaku. Kita tengok hari-hari, nak kata di Kelantan, di Kedah, ya seluruh Malaysia. Tapi kenapa boleh berlaku kadang-kadang tengok liwatlah budak-budak muda, bagaimana kes-kes yang melibatkan sekolah-sekolah tahfiz ni. Kita rasa tak sedap, kita rasa khidmat dengan perkembangan yang berlaku. Adakah kerana tidak ada tindakan tegas, melibatkan isu-isu liwat ni? Kita lah kecewa dengan apa yang berlaku yang melibatkan perundangan Islam. Kita harap macam ni lah. Ibu peranan-peranan dalam JAKIM lah kat negara wilayah persekutuan. Banyak lagi isu-isu yang mereka gagal tangani. Kita harapkan dengan pemerkasaan jawatan kuasa ni, dia bukan takat benar teori dia nak laksanakan di bawah tu. Dan nak laksanakan, kita kena ada orang-orang yang layak, yang mampu nak buat penasihat lah, kaunselor lah, apa benda lah, merit kaunselor, apa benda, kena ada. So, kita tak mau benda itu dipandang remeh ringan, melibatkan banyak perasaan orang apa semua. So, okey, saya ingat saya nak berhenti kat sini dulu. Terima kasih semua. Nurhana, kesian doktor ikut mak buat haram. Kita dulu boleh makan sekolah lebay. Tudung tapi tak agama, cabang undang tapi kita kat Allah. Elina Shah, Tufa, can they sleep at night? You ask yourself. You ask those past leader tu. Can they sleep at night? Kita tak tahu. Kita jangan nampak luaran. Kadang-kadang kita jangan hukum mereka-mereka. Itulah konon-konon yang penentang Islam lah, orang macam ni. Bagi saya, jangan kita duk kata. Itulah. Bagi saya, mereka-mereka yang orang panggil apa? Yang bercakap, berbelit-belit, benda yang tak betul macam. Kita tengok kali lagi ni isu di awal ni. Saya tak, satu lagi saya nak kongsikan. Saya tak puas hati bila mana beliau sampai segitu sekali menyalahkan kerajaan sekarang ni. Tuduhan kasaf ni, ni isu dah. Tengok kali lagi. Tanpa penipuan, saya yakin. Tanpa penipuan, saya yakin. Tanpa penipuan. Saya minta penjelasan dia. Bila datang kes yang mencabar syariat, mereka melakukan kebijaksanaan. Ini bukan urusan mahkamah sivil. Mahkamah sivil tak boleh hukum. Ini bidang mahkamah syariah. Lalu dia hari ini pindah ke mahkamah syariah. Ini kebijaksanaan yang dilakukan. Tetapi sekarang ini cabar undang-undang syariat. Ini mencabar umat Islam, mencabar Allah Tuhan kita, mencabar Nabi kita, mencabar umat Islam, orang Melayu Islam. Ini tak boleh dibiarkan. Kita wajib bangkit menentang usaha-usaha yang menyerang syariat ini, yang lebih besar daripada peristiwa Natra. Aduh, okey aja. Ni ada orang cakap undang syariah telah mencabar Sultan Kelantan. Kadang-kadang walau ni nak cerita inilah. Nak cerita bukan takat Sultan Kelantan, mencabar undang-undang, mencabar Tuhan, mencabar Allah. Nak faham, nak cerita mereka ni, walau ni, siapa ni keril lah. Mental dia, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh terima. Macam dia, hadir awang diri, isu dia mencabar rang undang-undang enactment jenayah je. Tapi dia punya rangkuman tu, andaian dia, mencabar Tuhan, mencabar Allah, mencabar segala macam. Habis. Sedangkan apa yang dicabarnya
apa yang okey, mungkin sekali kalau kita nak ambil faham dah, bagi saya lantaklah dia nak cakap apa. Apa pun itu pandangan, bukan fakta. Okey, kita tengok satu lagi ni Ilin cakap ni, okey. Apa sebenarnya? Puan Elin ni Rashid, mungkin kita bagi sedikit ruang untuk Puan untuk cakap untuk respon perkara yang kita bincang. Saya besarkan gambar Puan. Silakan. Kali pertama masuk TikTok, tak pernah buat lagi. Explain pada semua. Jangan ada yang manipulasi fakta-fakta. Banyak fakta-fakta yang telah dimanipulasi oleh ahli politik. Saya faham lah juga sebab yang saya saman ni pun adalah ahli politik adun-adun di Kelantan. Di ahli-ahli Mat dulu bunyi ini. Ya. Ya, jadi bagi saya teruskanlah dengan perbincangan sebegini. Dan saya juga ingin menyatakan tadi ada orang tanya saya apakah reaksi saya terhadap perhimpunan yang nak diadakan. Sebenarnya saya menyatakan bahawa perhimpunan tu dia ada hak untuk berhimpun asalkan keselamatan semua terjamin, tidak ada isu-isu rusuhan dan reaksi yang nak dengar adalah adakah saya terasa threatened. Saya balik Kota Baru, saya duduk di Kota Baru 8 hari selama 2 minggu ni, 14 hari lah dah saya balik kat Kota Baru. Dalam billboard, bukan main besar lagi, menyatakan bahawa seolah-olah saya ni adalah penghina agama Islam. Padahal saya bukan mencabar Islam. Saya sayang Islam dan Islam itu adalah perfect bagi saya. Jadi buat apa saya nak mencabar Islam, nak cabar Tuhan, nak cabar Mahkamah Syariah. Oh ya, nak cakap juga tadi saudara Wan Mahusin cakap kata saya mencabar enactment Mahkamah Syariah. Salah Saya mencabar enactment Jenayah Syariah Kelantan 2019, bukan Mahkamah Syariah. Saya tak mencabar. Mahkamah Syariah bukan pihak dalam petition saya. Saya hanya mencabar, sebenarnya bukan saya yang mencabar, sebenarnya Dun Kelantan yang mencabar perlembagaan Malaysia, Federal Constitution tu. Dan Federal Constitution tu bukannya semua un-Islamik ya. Semua yang ada yang saya cabar sebenarnya 18.5 section dalam enactment jenayah syariah tu sudah ada. Jadi bukanlah saya kata sekarang semua boleh liwat. Tak ada. Liwat ada dalam 377C Penal Code. Okey. Tapi yang saya tak sukanya apabila misalnya TV Pertiwi mengatakan bahawa saya sekarang sedang membuat orang supaya ada seks bebas. Itu adalah manipulasi fakta. Okey, banyak lagi lah kalau kira sekarang dah nak pukul 12 malam. Kita mungkin boleh adakan satu lagi tanpa kita menjadikan kes ini subjudice. So itu luahan hati ni Elin. Ini lama ni yang saya cakap ni, video ni pun bukan yang terbaru. Ini sama juga saya dapatkan waktu bulan November. Sehari sebelum 20 November, hari yang sepatutnya mahkamah buat keputusan tapi ditunda kepada 9 Februari. So apa-apa, terima kasih semua yang bagi gift tadi. Ada saya tak perasan tadi. Okey, yang beli super chat, super sticker apa tadi Terima kasih sekali lagi Okey, saya nak habiskan dengan inilah yang pasal Nur Ibrahim tadi bagaimana isu ni dimanipulasikan oleh mereka-mereka dalam pembangkang. Jadi saudara, isu dia apa? Isu dia bidang kuasa negeri, bidang kuasa persekutuan. Dimainkan oleh pembangkang apa dia? Kita menentang syariah. Dan orang yang tidak tahu hukum akan guna ini begitu juga. Berapa minggu yang lalu sibuk kes lembaga pengampunan. Ini semua peranan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet. Kabinet tidak pernah membincangkan
Saya hanya melaporkan minggu lalu setelah keputusan dibuat. Keputusan Lembaga Pengampunan didengar oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi keputusan Yang di-Pertuan Agong itu muktamad. 41, 2 dalam kurungan Perlembagaan Negara. Tetapi apakah orang tidak tahu? Dia tahu. Tapi dipolitikkan. Lebih bahaya seperti mana yang berlaku hari ini, buat perhimpunan di depan Mahkamah Persekutuan, seolah-olah kerajaan hari ini yang menentang syariah Islam. Yang berlaku tahun 2020-2021. Yang memutuskan tu Mahkamah Persekutuan berdasarkan undang-undang. Yang mengkaji untuk pindah undang-undang ini sekarang, kerajaan sekarang. Tidak dibuat dulu oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saya harap hal-hal ini dia mengganggu sedikit. Tetapi kalau rakyat tu faham yang disebut tadi, Hafizun Alim, Qawiyul Amin, tak akan berlaku kekeliruan ini. Orang tidak mungkin mudah tertipu kalau dia ada maklumat yang cukup, ada pencerahan. So itulah apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri kita siang tadi, ulasan beliau mengenai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan terhadap petisyen yang difailkan oleh Nik Eileen dan anaknya mengenai enactment jenayah syariah Kelantan. So kita tahu mereka ini temuan dalam PAS, saya cakap terang ni, banyak memanipulasikan, menggunakan isu ini untuk kepentingan politik lebih daripada kepentingan nak memperkasarkan undang-undang syariah Islam itu sendiri. Okey. So ingatlah, setakat itu saja. Saya ingat saya nak berhenti dulu malam untuk ni. Terima kasih semua sekali lagi. Ada banyak tu letup-letup So siapa yang menyambut Tahun Baru Cina, saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Dan seperti biasa, saya nak ingatkan, saya nak menjemput siapa-siapa untuk menjadi jemputan guest. Saya dah sunyi seorang-seorang berada dalam live ni. Tengok bilik belakang penggelap. Saya nak seorang duduk sebelah saya berkongsi, bercerita macam TikTok lah. So jangan lupa kontak saya. Yo Chin boleh bercakap. Tapi itulah kena apa? Dedah lah rupa. Saya tak mau bunyi-bunyi macam TikTok tu. So ini nombor handphone saya. Siapa yang nak jadi ahli HRC pun boleh. Siapa yang nak jadi guest pun boleh. Saya nak aturkan tiap kali let guest malam besok kan. Saya nak seorang dah cuba malam tu. Ikin kan siapa-siapa rise kan kalau boleh Yang cuba jadi jemputan duduk bersama saya box dua-dua ni Alright. So okay, terima kasih semua sekali lagi Yu Chong Chu, Happy Chinese New Year. So alright, kita jumpa lagi. Selamat beristirahat, selamat cuti 3-4 hari Chinese New Year tu. Saya tak pergi mana, saya duduk rumah So insyaAllah terima kasih semua kerana terus menyokong HRC, kerana yang sudi menghadiahkan super chat, super sticker dan juga sudi menjadi ahli HRC. Okay, itulah saya. Alright, hingga kita jumpa lagi. Terima kasih Kin Rohana, malam ni panas sikit dia datang malam ni. Tapi apapun semuanya adalah perkongsian politik. Ada yang tak berkenan, ada yang tak masuk dengan apa kita percaya. Sama juga orang lain pun, ada kita berkata dia tak setuju. Semuanya bagi kita adalah perkongsian. Okey, setuju tak setuju, jangan paksa orang untuk bersetuju dengan apa yang kita percaya. Alright. So okay, Oshinkan good night. Guys, Happy Chinese New Year, Gong Zi Fa Chai, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok, tengok ke, malam besok ke. Okay. So, selamat malam. Salam Madani, salam reformasi. Lawan tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kemiskinan sekarang ini, saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu penghinaan